Hello, Assalamualaikum. Kita bersua lagi dalam video kali ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi sudi untuk menonton serta mendengar celoteh saya pada perkongsian kali ini. Dan perkongsian kali ini kita ingin kongsikan kepada anda semua beberapa tips yang perlu anda tahu. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita subscribe dahulu channel ini. Kita like dan juga komen video ini serta sharekan kepada ramai orang di luar sana untuk kita sama-sama kongsikan. Kerana saya percaya perkongsian pada kali ini ada benda yang kita boleh belajar. Pada video kali ini kita ingin kongsikan kepada anda 5 perkara yang anda patut elakkan sebelum anda melakukan sebarang penyampaian, sama ada presentation, interview, kalau anda ingin berikan ucapan, ataupun anda ada meeting, ataupun anda ingin bercakap di hadapan orang ramai. Kalau anda ada sebarang presentation, anda nak pergi interview, ataupun anda nak ada meeting, ada ucapan, ingin bercakap di hadapan orang ramai, perkara pertama yang anda perlu elakkan adalah tidur sebelum anda membuat sebarang penyampaian. Kerana apa? Sebagai contoh, kalau kita berehat pada weekend, hari Sabtu, hari Ahad, badan kita rehat, terutama PKP kan, kita malas nak bergerak, tak boleh nak keluar, so kita berehat di rumah. Tapi bila sampai hari Isnin, kita rasa macam berat sangat badan kita. Kita rasa macam malas sangat nak buat kerja, betul? Begitu juga dengan suara kita. Bila kita rehatkan suara kita semasa tidur, kemudian kita ingin terus dia bekerja, dia akan rasa berat, akan rasa sangat-sangat malas untuk bekerja dan dia akan mengambil masa untuk bekerja. Sebab itulah kita kena elakkan untuk kita tidur sebelum kita punya penyampaian. Kalau macam saya ada job MC, saya akan pastikan kalau saya tidur, saya akan bangun 1 jam atau sejam setengah sebelum saya menyampaikan, saya deliver my job. Kita ingin suara kita ini dia bersedia untuk melakukan kerjanya. Tapi bagaimana kalau macam anda tidur, sebagai contoh, pagi ni anda akan ada interview, anda bangun lambat. Jangan risau, kerana anda sebenarnya boleh warm up anda punya suara. Bagaimana? Kalau anda nak tahu, anda boleh komen dulu di bawah. Mungkin pada video-video akan datang saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana cara untuk warm up suara kita sebelum kita menyampaikan apa sahaja yang ingin kita sampaikan atau kita ingin bercakap di hadapan orang ramai. Untuk perkara kedua yang anda perlu elakkan ialah makan makanan yang pedas, makan makanan yang berminyak ataupun yang berlemak serta yang bersantan, makan makanan yang daripada produk terdusu atau minuman yang bersusu. Kerana apa? Kerana semua ini adalah makanan yang menggalakkan pertumbuhan ataupun pembentukan kahak dalam tekak kita. Bila kita ada kahak dalam tekak kita, kita akan tak selesa, kemudian akan serak-serak. Itu antara punca penyampaian kita akan terganggu. So, apa yang saya selalu buat ialah saya akan ambil air suam saja semasa ataupun sebelum nak sampai ke penyampaian. Kalau saya nak makan sekalipun, saya akan ambil masa sejam setengah atau 2 jam sebelum penyampaian. Saya akan makan dahulu dan makan sekadar cukup untuk kita rasa kenyang dan dapat bertahan sehingga kita habis penyampaian kita. Dan selepas tu, you guys nak makan, you guys makanlah ikut suka hati, betul? And then, bercakap tadi tentang air ini tadi, inilah perkara ketiga yang kita kena elakkan juga, iaitu kita kena elakkan minum air berlebihan. Kerana apa? Kita tak nak penyampaian kita nanti terganggu. Kalau penyampaian kita terganggu, kita minum air terlalu banyak, kita akan terasa nak pergi ke toilet, betul? Kita akan terasa nak terkucil dan benda-benda ini sebenarnya mengganggu penyampaian kita dan kita perlu elakkan. Dan apa yang saya selalu buat, saya akan minum air secukupnya
cukup sekadar tekak saya tidak kering. Kita tak nak tekak kita kering, kerana bila tekak kita kering, dia akan rasa gatal-gatal dan akan rasa tak selesa, dan ini mampu mengganggu penyampaian kita. Untuk perkara yang keempat yang anda perlu elakkan sebelum sebarang presentations, interview, speech, nak bercakap di hadapan orang ramai, nak meeting, anda perlu elakkan datang lewat. Mungkin perkara yang remeh, tapi ada kalanya kita perlukan persiapan sebelum kita mula. Sebagai contoh, you nak ada presentation, you nak set up you punya laptop, ataupun you tak biasa, you nak pergi meeting, you tak biasa kat tempat tu, you tak pernah datang tempat tu, you nak cari bilik meeting itu, kan makan masa. Kalau you datang lewat, you akan tergesa-gesa dan you akan rasa penat sebelum you ingin start presentations. Kita perlu elakkan perkara ini kerana kita nak, kalau boleh, bila kita sampaikan penyampaian kita, kita berada dalam keadaan yang tenang dan juga dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa. Dan perkara yang terakhir, perkara yang kelima yang anda perlu elakkan ialah buat kerja last minute. Kalau ada any preparation yang you nak kena buat atau any major changes yang you nak kena buat, do it earlier. Jangan tunggu sehingga last minute. Kalau sebagai contoh, kalau you nak pergi interview, you print all your punya documents, you pastikan all your punya documents cukup untuk bawa pada esok hari, supaya you tak kelang kabut. Kalau you nak buat presentation, you pastikan you punya slide tu dah finalize. You pastikan tak ada lagi edit ataupun changes yang you akan buat terhadap slide you, supaya you datang nanti masa presentation, you datang interview nanti, you dah bersedia. You dah tak ada terasa kelam kabut, you tak ada terasa takut. Bila you ada rasa takut, you akan start nervous. Perkara 4 dan perkara 5 yang saya kongsikan tadi itu, kita ingin pastikan yang kita tidak ada perasaan gugup yang teramat sangat pada penyampaian kita. Kalau kita terlalu nervous semasa penyampaian, dia sebenarnya akan mengganggu kotak suara kita. Suara kita akan mula start rasa juga nervous, rasa tension dia tu, rasa ketat, dan akan mengganggu penyampaian. Inilah dia 5 perkara yang anda patut elakkan. Saya nak wrap up kembali. Yang pertamanya, jangan tidur sebelum penyampaian. Jangan makan makanan yang mampu mengganggu suara you. Ketiganya, jangan minum air terlalu banyak. Yang keempatnya, pastikan anda datang awal. Jangan datang lewat ke tempat penyampaian you itu. Dan yang akhir sekali, you kena pastikan yang you tidak buat kerja last minute. Jangan lakukan kerja last minute. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengajar kita sesuatu. Pastikan anda subscribe, like, follow ataupun juga komen video ini. Yang penting share kepada semua orang supaya ramai lagi yang boleh belajar dengan video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Stay home, stay safe. Assalamualaikum.